Okey, besar. Waalaikumsalam. Boleh dengar insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, besar. Okey, besar. Apa? Baik, insya-Allah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu bersabda, yang maknanya yang tadi itu bila Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kami redha raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulah. Dan Nabi bersabda, kami, siapa yang membaca, kami redha kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku, rasulku, dan maka akan merasakan kelazatan beriman orang-orang yang merelakan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai rasulnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada petang ini. Sebenarnya dalam perjalanan menuju ke satu tempat lah, dan masih lagi dalam perjalanan, jadi masih lagi jauh lagi perjalanannya. Jadi saya berhenti sekejap kerana untuk nak cuba buat ringkas je lah. Untuk petang ni kita buat ringkas. InsyaAllah kita akan buat malam nantilah, malam. Cuma untuk petang ini saya ingin sekadar berkongsi kepada tuan-tuan perempuan sekalian berkenaan dengan salah satu daripada perkara yang penting untuk kita sama-sama sentiasa mengingatkan diri kita, ialah kita sentiasa menjadikan redha Allah sebagai tujuan, tumpuan kita, tujuan kita. Raditu billahi rabba wa bil islam madina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi redha Allah inilah merupakan satu perkara yang paling tinggilah, yang paling besar yang boleh kita cuba dapat, cuba capai maksima seorang hamba Allah itu. Maka kita hendaklah merasakannya. Saya nak bacakan apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata apa? Sebelum keredaan seseorang hamba itu, ada sebuah keredaan yang sumbernya berasal daripada Allah, dan keredaan yang dimiliki oleh seorang hamba pada dasarnya adalah buah daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah redha merupakan pintu Allah yang paling besar, syurga dunia
dan juga merupakan tempat beristirahat bagi orang yang mengetahui. Jadi digambarkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dia kata apabila seorang itu dapat merasakan redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak merasakan bahawa redha kepada Allah itu dilahir daripada Allah redha kita. Bila kita dah rasa redha kepada Allah, maka redha itu adalah merupakan tanda Allah redha kita. Dan Allah memberikan kepada seseorang itu keredaannya. Dan inilah merupakan pintu yang akan membawa kepada kecintaan, kenikmatan dalam ibadah, sehingga mereka akan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kita sebut kat sini, maka bahawa sesungguhnya redha kepada Allah itu adalah merupakan tanda. Jadi sebab itu nak dapatkan redha Allah itu, maka kita kena berusaha untuk mendapatkan cahaya-cahaya iman, takwa dan sebagainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis satu pesanan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, amma ba', sesungguhnya seluruh kebaikan itu ada di dalam redha. Seluruh kebaikan ada dalam redha. Oleh kerana itu, jika kamu mampu, maka redhalah, dan jika kamu tidak mampu, bersabar. Jadi kita nak kena sama-sama cuba melihat bahawa kebaikan dalam segala perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ialah berdasarkan kepada redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan redha kepada Allah itu adalah merupakan perkara yang kita kata membawa kepada segala kebaikan. Dan kalau kita tidak mampu, kita bersabar. Jadi apa makna beza sabar dengan redha ni kan? Apa beza sabar dengan redha? Jadi ada pandangan-pandangan daripada para ulama kita yang menyatakan bahawa perbezaan di antara sabar dan redha itu, sabar tu ialah bila ada keputusan daripada Allah, ada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah bagilah sesuatu kepada kita, kesusahan, kepayahan kan. Maka sabar tu kita menerima keputusan Allah tu. Tapi hati kita ada perasaan susah, derita, hati kita sakit, macam tu. Jadi mukmin tu dia boleh bersabar dalam keadaan dia sakit, dia bersabar, itu sabar. Tapi redha ni maknanya kita menerima juga keputusan Allah. Kita menerima keputusan Allah, apa yang Allah Taala beri kepada kita tu, qada qadarnya, tanpa ada perasaan penderitaan, susah, derita, rasa payah. Bahkan dalam hati rasa bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza sabar dengan redha. Jadi sabar ni orang mukmin wajib sabar. Sabar ni wajib sabar. Jadi redha ni juga adalah merupakan satu yang wajib. Tapi redha ni adalah tahap sabar yang paling tinggi. Maksudnya tahap sabar ni, kita sabar kepada apa yang Allah bagi pada kita, dalam keadaan kita tidak ada rasa apa-apa pun dari sudut penderitaan tadi. Jadi kenapa saya bawa tajuk ni sebagai, sebab kita duduk bincang mengenai bencana kan. Malam-malam semalam kita bincang pasal bencana, kemarin bincang bencana kan. Jadi satu ketika berlaku satu peristiwa, seorang ulama, seorang alim yang wara', Sufyan As-Sawri dan Wahid bin Al-Wad dan Yusuf bin Al-Asbat. Ini tiga-tiga orang ni antara ulama-ulama lah, kita kata besar lah. Mereka berkumpul. Mereka berduduk-duduk lah, tiga sahabat ni. Kemudian dalam perkumpulan itu, Sufyan As-Sawri ni rahimallah yang telah berkata, sebelum hari ni dia kata, aku tak mau mati secara tiba-tiba. Sebelum hari ni aku tak mau mati mengejut. Tapi pada hari ni aku nak mati cepat, kata Sufyan As-Sawri. Jadi tanya Yusuf bin Asbat, dia kata apa? Kenapa sebelum ni tak mau mati mendadak, tapi sekarang nak mati cepat? Kalau boleh nak mati hari ni, kalau boleh lah, kata Sufyan As-Sawri. Kerana dia kata, aku takut dengan fitnah, aku takut dengan ujian, bencana yang besar-besar yang mungkin akan datang pada masa yang akan datang. Maka kan,
Dua orang pun fikir, oh maknanya nak ujian macam kita hari ni kan, kita dengar macam-macam bencana nak datang kan, bencana Dajjal nak keluar lah, apa macam-macam kan. Maka kata Sufyan kan, aku takut kan bila aku tak mampu berhadapan dengan bencana-bencana itu. Kemudian keduanya bertanya kepada Wahib kan, Wahib bin Al-Wad kan. Maka dia pun bertanya, bagaimana pandangan kau pula? Bertanya kepada Wahib kan. Dia kata, aku tak memilih apa. Aku tak ada nak pilih mati cepat ke mati lambat, nak minta mati cepat mati lambat ke. Aku lebih suka apa yang Allah kehendaki berlaku pada aku. Jadi apa yang Allah tetapkan berlaku pada aku, itulah yang aku suka kata. Kan? Maka Sufyan As-Sawri kemudian berkata, wallahi, dia kata, sesungguhnya inilah satu kenyataan yang keluar daripada jiwa yang sangat dalam hubungannya, kasihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana sahabat-sahabat dahulu kan, orang-orang dulu kan, dia bila bincang sesuatu tu sentiasa dia menjadikan kan, iman sebagai dasar perbincangan dia. Dan sebab tu kata-kata terkenal dari kalangan para sahabat Nabi dulu, ijlis bina nu'min sa'ah. Marilah kita duduk sekejap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan sahabat-sahabat dulu, orang terdahulu kita ni, bila dia bincang-bincang tentang bencana, banjir, tentang perkara-perkara yang ada kan, dan pertama dia akan bincang tentang bagaimana dia dengan Allah, keimanan pada Allah. Macam kita hari ni kalau bincang kan, kita bincang apa? Oh, tempat aku teruklah banjir gini kan. Kemudian kita akan cakap kan, macam mana keadaan Nadma tak buat kerja, kerajaan tak buat kerja, kita duk komplain orang kan. Ataupun kita bincang tentang, oi baguslah orang ni, orang tu kan. Kita tak kaitkan dengan iman. Jadi sahabat-sahabat dahulu, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama dahulu, mereka kalau bincang, perkataan dia, perbualan dia, semua dihubungkan dengan al-iman, keimanan kepada Allah. Sebagaimana Sufyan As-Sawri tadi kan, dia kata, aku dulu ingat kalau boleh aku nak hidup umur panjang, tapi hari ni aku rasa lebih baik aku mati cepat, dia kata. Sebab apa? Sekarang aku tengah beriman, tengah Islam, tengah kuatlah, tengah bersyukur ke Allah, sabar ke Allah. Kemudian dia kata, kalau Allah matikan sekarang, lebih baiklah aku bimbang akan datang ni bencana alam ni, bencana ni, fitnah ni, ujian ni kan, mungkin menyebabkan aku tak sabar. Jadi berkata pula sahabat dia, Al-Wahib, kalau kau macam mana? Al-Wahib kata apa? Aku tak apa, aku ikut apa yang Allah tetapkan. Aku lebih suka apa yang Allah tetapkan pada aku, apa yang Allah kehendaki. Maka kata As-Sawri, Sufyan As-Sawri rahimahullah, dia kata, wallahi, sesungguhnya hati engkau adalah hati yang sangat dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa kata-kata Husain bin Ali radhiyallahu an, Sayyidina Husain. Dia kata apa? Barang siapa yang yakin, yang percaya pada baiknya pilihan Allah, maknanya apa yang berlaku kita ni, pada kita ni, itulah pilihan Allah. Baik ke buruk ke apa, semua baik. Baik buruk semua baik. Baiknya pilihan Allah, maka dia tidak akan pernah mengharapkan selain daripada yang telah dipilih oleh Allah untuknya. Jadi maknanya, kata cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia kata, siapa-siapa yang yakin, yang percaya bahawa segala yang berlaku itu adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah itulah yang terbaik, maka tentu dia tidak akan harap apa-apa pun melainkan apa yang Allah pilih padanya. Dan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, dia kata apa? Redha itu lebih mulia daripada zuhud dari dunia. Kerana orang yang redha tidak akan mengharapkan posisi yang lebih tinggi. Di sini kita lihat bagaimana redha itu adalah merupakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan siapa yang redha dengan Allah, redha dengan nabinya, redha dengan Islam tadi, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72. Saya bacakan makna dia. Apa kata firman Allah? Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, bahawa mereka akan mendapat syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya,
dan mendapat tempat-tempat yang bagus dalam syurga adnan. Wa ridwan minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Di akhir ayat ini Allah kata apa? Dan keredaan Allah lah yang lebih besar. Dan itulah keberuntungan dan kejayaan yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita bahawa redha kepada Allah itu lebih agung, lebih mulia daripada syurga, lebih mulia daripada ganjaran syurga yang Allah berikan kepada seseorang itu. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, redha kepada Allah itulah merupakan satu yang besar. Maka kita nak kena latih diri kita untuk redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita nak melatih diri kita untuk redha kepada Allah? Mula-mula sekali kita nak merasakan bahawa semua ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nombor satu. Jadi kita jangan rasa kita ni milik kita. Diri kita ni kita punya milik. Kita tuan punya diri kita. Nak kena rasa semua yang ada ni semua milik Allah. Bila milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentulah pada masa tu kita rasa bahawa Allah lah yang berhak untuk menentukan apa yang dia nak beri kepada kita. Jadi nombor satu, kita nak kena rasa semua itu milik Allah. Semua itu milik Allah. Kenapa nampak kawan sebelah ni siapa? Semua duk cakap pasal siapa sebelah. Nampak? Tak nampak. Kejap tengok kejap. Kok ada orang lain kan? Tak nampak. Mana nampak? Assalamualaikum. Tak nampak tapi semua duk tanya ustazah ke sebelah ni. Ustazah. Baik. Jadi kita nak sebut kat sini, yang pertama sekali, bagaimana nak melatih diri kita untuk nak dapat redha Allah. Kita nak kena yakin dalam hati kita, yakin dalam hati kita bahawa segala yang ada di atas muka bumi ini semuanya milik Allah. Tidak ada satu pun melainkan semua milik Allah. Kita ni pun Allah punya. Bila kita ni Allah punya, apa yang berlaku kepada kita pun kehendak Allah, Allah punya. Jadi Allah Tuhan punya. Jadi bila Allah Tuhan punya, maka sudah tentulah kan kita kata bahawa tak layaklah kita nak komplain, nak komen apa. Jadi nombor satu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi nak kena apa namanya, rasa. Nombor satu Jadi kita tengok anak, nak rasa anak ni Allah punya. Nak tengok keluarga ni Allah punya. Nak tengok rumah ni Allah punya. Hati kita nak rasa macam itu dulu kan. Nak tengok harta kita, harta Allah punya. Nyawa kita Allah punya kan? Nyawa kita Allah, semua Allah punya. Jadi kita nak rasa macam itu. Nombor satu, ni nak latih redha Allah ni. Jadi bila kita rasa semua ni Allah punya, maka perasaan kita yang pertama sekali ialah kita nak rasa syukur dengan apa yang Allah beri. Syukur apa yang Allah bagi, kita nak kena rasa syukur. Itu nombor satu. Ini proses dia nak redha Allah ni. Jadi kita nak kenal Allah Tuhan punya semua sekali. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan punya yang ada pada kita ini, maka sudah tentulah timbul satu perasaan untuk kita merasakan bahawa kita ni memerlukan Allah. Kita perlukan Allah. Walaupun kita sihat ni pun Allah yang bagi sihat. Walaupun kita kaya, kita ada makan, ada minum, Allah yang bagi makan dan minum. Nak rasa kita memerlukan Allah. Ini proses pertama. Proses pertama nak redha Allah, kita kena latih hati kita merasa memerlukan Allah. Memerlukan Allah. Jadi bila kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada ketika itulah kita akan sentiasa boleh nak bersabar. Sebab apa kita boleh bersabar? Sebab Allah ambil nikmat daripada kita, Allah ambil kesenangan daripada kita. Itu semua kehendak Allah. Allah punya apa? Kuasa. Dia punya hak ni. So kita pun sabar. Sabar ni apa maksud sabar? Sabar ni maknanya kita tahan komplain, komen, kritik. Kita istiqamah dengan amalan kita. Kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang kan. Sabar. Walaupun sakit, walaupun sedih,
sabar. Sabar. Jadi yang ketiga kita sabar. Jadi yang keempat, kita nak tanamkan perasaan tuma'ninah bersama Allah. Tuma'ninah ni apa? Ni latihan kita. Latihan kita ni maknanya kita duduk dalam keadaan tenang bersama Allah. Jadi bila kita tuma'ninah ni, kita berhenti sekejap daripada kesibukan dunia, daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita terputus daripada Allah, daripada perkara yang melalaikan kita, daripada perkara yang menyebabkan kita ni kan sibuk dengan sesuatu, lupa ke Allah tadi. Tuma'ninah mana dalam diri kita ni mesti ada, dalam kehidupan kita mesti ada masa yang kita berhenti sekejap, bertenang bersama Allah. Tuma'ninah ni latihan. Kalau kita sembahyang tu contohnya, kan, Allahu Akbar, perpindahan daripada satu rukun ke satu rukun tu, kita ada berhenti sekejap. Maknanya daripada berdiri tu, kita nak rokok, kan, nak rokok tu, rokok kita dah baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi tadi, kita berhenti, kita tuma'ninah, kita rasa tenang bersama Allah, kita pun i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, contohnya kita baca dah, diam sekejap, tuma'ninah, Allahu Akbar, ini tuma'ninah, berhenti sekejap. Jadi dalam hidup pun sama, kita tengah buat kerja ni, sibuk-sibuk buat kerja, berhenti sekejap, kita berhenti sekejap. Jadi macam mana nak isi tuma'ninah ni? Macam mana isi tuma'ninah ni? Nak isi, kita isi dengan zikrullah. Maknanya ketika bekerja tu, tengah-tengah bekerja, kita berhenti sekejap, kita isi dengan zikrullah, zikir dan berfikir, tafakur, zikir dan berfikir. Apa yang kita fikir? Contoh, saya bagi contoh. Kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kan kita baca Subhanallah. Subhanallah ni maha suci Allah. Maha suci Allah. Maknanya apa yang berlaku pada kita ni semuanya dengan kesucian Allah yang maha agung tadi, yang tidak ada sikit kelemahan. Yang lemah kita, yang lemah, yang hidden kita, yang kurang kita. Jadi Allah ni, jadi kita subhanallah, subhanallah, kan, subhanallah. Tuma'ninah ni maknanya kita nak rasa kita lah yang teruk, Allah yang maha hebat, Allah maha suci. Subhanallah, Allah maha suci, maha bersih, maha hebat, maha agung, tak ada kelemahan. Ini tuma'ninah, nak rasa macam itu. Kita baca subhanallah walhamdulillah, kita kata walhamdulillah, maknanya kita segala puji pada Engkau ya Allah, segala puji pada Engkau ya Allah. Kita pun sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tuma'ninah ni, nak rasa tenang bersama Allah ni, rasa sabar ni dan tenang bersama Allah ni. Tenang bersama Allah ni, kita baca alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Contoh. Jadi kita membaca alhamdulillah, segala puji, kita pun tengok, ya Allah, Engkau jadikan segala ni bagus, baik, tak ada kekurangan, tak ada kelemahan. Kita pun rasa kan diri kita ni lemah, hina, kita pun rasa Allah ni mulia. Maka la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, kita pun mentauhidkan Allah. Engkau saja berhak disembah, Engkau saja berhak untuk aku nak mengabdikan diri, nak beramal kepada Engkau lah, macam tu. Dan Allahu Akbar ni kemuncak. Dan tuma'ninah ni kemuncaknya apa? Kemuncaknya dia akan memuliakan Allah. Allahu Akbar, dia akan memuliakan Allah. Allahul Azim, Allahu Akbar, dia akan sebut Allahu Akbar, Allahul Azim. Jadi sebab tu bila apa pun yang datang kat dia, sakit, senang, ni kesusahan, kepayahan, semua dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahul Azim, Allah Maha Agung, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu memuliakan Allah. Jadi bila kita dah sampai peringkat memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ketika tuma'ninah tadi, maka kita telah memenuhkan hati kita dengan iman kepada Allah. Memenuhkan hati dengan iman. Jadi maknanya bermula dengan kita merasakan memerlukan Allah. Dan lepas tu kita merasa syukur pada Allah.
Kita nak mentauhidkan Allah, kemudian kita nak mengagungkan Allah. Jadi mengagungkan Allah, Allahu Akbar, dan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita sampai dekat mengagungkan Allah itu, maka hati kita rasa kebesaran Allah. Kita melihat bencana, kita nampak kebesaran Allah. Kita nampak keagungan Allah. Kita nampak kebijaksanaan Allah. Maknanya kita sentiasa memuliakan Allah. Bila kita memuliakan Allah, maka pada ketika itulah akan sampai satu perasaan kita merasa tenang bersama Allah. Kita rasa bahagia bersama Allah. Walaupun yang kita hadapi itu kesusahan. Walaupun yang kita hadapi sesuatu yang nafsu kita tak nak. Nafsu kita tak suka. Kita payah. Tapi kita dah merasakan kemuliaan Allah tadi, kita rasa bahagia. Maka kita pun tenang bersama Allah. Jadi bahagia, tenang bersama Allah, itulah redha. Itulah redha. Dan redha ni bukan hanya benda yang kita nikmat, benda yang kita suka. Kita nak kena redha benda yang Allah bagi pada kita apa sahaja. Ini latihan dia. Sebab tu kita kena banyak juga doa. Raditu billahi rabba wa bil islam dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ulang-ulang kan. Raditu billahi rabba, aku redha ya Allah engkau sebagai Tuhan aku, wa bil islam dina, Islam sebagai agama aku, wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, Muhammad sebagai nabi dan rasul aku. Jadi bila kita latih yang ini, maka insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendekatkan diri kita dengan redha, perasaan yang redha. Ini kemuncak dia. Kemuncak kepada kebaikan. Bila berlaku sesuatu kita redha. Ya, sebab tu kata Sufyan As-Sari tadi kepada Wahib, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya kan, aku takut kepada fitnah yang menyebabkan aku berhajat untuk mati awal. Kita sekarang kan, Dajjal nak datang, semua nak datang, keburukan datang semua. Kita kata lebih baiklah aku mati, lebih baiklah aku tak berhadapan dengan Dajjal, semua contoh kan. Kita kata begitu kan. Nanti aku tak mampulah nak berdepan dengan susah apa sebagainya. Rupa-rupanya kita nak sesuatu yang baik itu bukan salah, tak salah. Kita minta kebaikan kan, tak salah. Tapi apabila kita meletakkan keseluruhan hajat kita tu, pilihan kita itu kepada Allah, maka pada masa itulah kan kita dah sampai peringkat redha. Redha ni paling tinggi. Wa ridwanu minallahi akbar. Redha kepada Allah ni yang paling tinggi sekali. Lebih mulia, lebih tinggi daripada syurga Allah. Lebih mulia daripada syurga Allah bila hati kita telah redha. Redha ni paling tinggi. Maka ketika itulah Allah akan mencampakkan kemuliaan kepada kita. Apa kemuliaan tu? Bila kita telah mula memuliakan Allah, mengagungkan Allah, hati kita rasa mulia, rasa agung, rasa tenang bersama qada dan qadar Allah. Walaupun kita berhadapan dengan kesusahan sebagainya, tapi hati kita tenang, maka ketika itulah Allah akan mencampakkan kemuliaan, menganugerahkan kemuliaan kepada kita. Sebab kita memuliakan Allah. Dan bila Allah mencampakkan kemuliaan pada kita, itulah timbulnya karamah dan ma'unah. Ma'unah dan karamah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'unah ni bermula apabila kita telah mula menyerahkan diri kita kepada Allah, itu ma'unah, pertolongan. Jadi bila kita dah merasa tadaruk, memerlukan Allah, peringkat awal, mula-mula sekali menyerah, kita rasa perlu pada Allah, maka Allah akan tolong kita. Kita perlu pada Allah, Allah tolong kita. Kita minta ke Allah kan, Allah tolong. Tapi apabila kita telah redha, semua pilihan Allah kita redha, dan kita dah rasa bahawa sesungguhnya apa yang ada pada kita ni itulah yang terbaik, sebab itu pilihan Allah, maka pada kita sampai pekat raditu billahi rabbah. Kita redha kepada Allah, maknanya kita sampai dalam hati kita memuliakan Allah. Ya Allah, Engkau bagi aku sihat, aku syukur. Engkau bagi aku sakit pun aku syukur. Engkau bagi aku sihat, aku memuliakan Kau. Engkau bagi aku sakit pun aku memuliakan Kau. Macam sentiasa memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Kerana Allah lah yang paling berhak, yang maha berhak untuk diagungkan. Maka pada masa itulah Allah akan memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan zat Allah, zat Tuhan tadi, Allah. Maka lahirlah
Bukan ma'unah lagi, bukan pertolongan, karamah. Karamah. Ini saya sebut ni dari sudut dalam konteks kita nak memproses diri kita untuk berhadapan dengan bencana-bencana alam yang berbagai-bagai yang bakal kita berhadapan dengannya tu kan. Bencana alam ni macam-macam, bukan banjir je. Bencana alam ni macam-macam. Tapi macam mana nak berhadapan dengan bencana alam, berhadapan dengan bencana daripada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku dengan sebab apa dia panggil tadi, contohnya Dajjal ke apa sebagainya datang kan. Musuh-musuh Islam datang, ekonominya dibantai kita, pendidikannya dibantai kita, semua dibantai berlaku kan. Kemuncak sampai kita kata air tu, kalau kita bayangkan banjir tu, air tu bukan dekat sini dah, bukan kat hidung lemas dah, sampai dah tenggelam. Maknanya ujian Allah di akhir zaman sampai tenggelam. Sampai nak tak pegang apa, nak capai apa tak boleh dah. Yang boleh capai hanyalah Allah dengan iman kita. Jadi sebab tu kita kena faham proses. Jadi bila kita tengok bencana demi bencana yang datang itu, kita boleh sebut apa? Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Kita proses. Ini beza sabar dengan redha. Sabar ni merupakan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Allah bagi apa, kita kena sabar. Tapi redha ni kemuncak kepada kesabaran. Kita sabar tapi kita masih lagi rasa sakit, masih lagi ada pilihan, aku nak yang ini, aku bukan nak yang tu, aku nak yang ni. Macam itu kan. Tapi kita sabar, ikut juga apa yang Allah perintah, apa yang Allah tetapkan, kita boleh tahan. Tapi redha bila kita dah menghadapi kesusahan sebagainya, kita pun sabar, dan sabar dengan tenang. Bila sabar dengan tenang, itu redha. Macam mana prosesnya? Saya sebut tadi, nombor satu, prosesnya mestilah kita merasai segala yang ada ni kepunyaan Allah. Ini proses macam mana kita nak mendidik sabar. Mula-mula nak tengok semua tu kepunyaan Allah. Yang nikmat kepunyaan Allah, yang buruk pun kepunyaan Allah, yang baik kepunyaan Allah, yang tak baik pun kepunyaan Allah. Semuanya lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Apa yang langit, apa yang di bumi, semua itu kepunyaan Allah. Maka setelah semua itu kepunyaan Allah, maka kita pun melatih diri kita untuk merasakan memerlukan Allah. Sebab kepunyaan Allah, kalau kita nak sihat, Allah yang bagi sihat. Kalau kita nak berjaya, Allah yang bagi berjaya. Kalau kita nak kuat, Allah yang bagi kuat. Jadi semua kepunyaan Allah. Maka kita pun rasa apa? Kita rasa tadarruk. Ini latihan. Hati, bukannya logik. Hati, logik kan, logik ni dia tak sampai. Hati rasa memerlukan Allah. Maka kita pun menyerahkan diri kita kepada Allah. Tadarruk, kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita merasa kita memaksimalkan perasaan kita ni perlukan Allah. Ni peringkat nombor satu, peringkat awal untuk kita redha Allah. Kemudian selepas tu kita melatih diri kita untuk tamakninah. Tamakninah maknanya tenang bersama Allah. Macam mana nak latih tenang bersama Allah ni? Kita kena berhenti sekejap. Muhasabah, zikir dan muhasabah. Berhenti sekejap daripada apa yang kita buat. Berhenti sekejap daripada apa yang ada. Kita nak rasa, kita nak fikir, nak zikir, nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun membacalah zikir-zikir yang biasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ni kalimah thayyibah yang kita bincang dalam kuliah-kuliah yang lepas kan. Cuba tengok balik kalimah thayyibah ni. Subhanallah. Apa maksud subhanallah ni? Maha suci Allah. Maha suci Allah nak rasa apa? Nak rasa sesungguhnya apa yang berlaku, apa yang ada, semua tu dengan kebersihannya Allah, kesucian Allah. Allah tak ada kelemahan macam itu. Kalau ada kelemahan, kita yang lemah. Bukan Allah yang lemah, kita yang lemah. Kita makhluk, kita yang hina. Subhanallah. Ni suasana, ketika mana suasana zikir ni? Ketika tamakninah kita. Kita berhenti sekejap untuk tenang bersama Allah. Tamakninah dalam kehidupan kita. Subhanallah walhamdulillah
Kan? Kita pun puji Allah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Kita pun mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, kita pun membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allahul Azim, Allahul Alim, Allahul Halim, Allahul Ghafur. Kan? Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi bila sampai peringkat hati kita dah boleh memuliakan Allah dalam segala hal, memuliakan Allah, maka iman telah meliputi seluruh hati kita. Daripada rasa memerlukan Allah, daripada rasa tadarruk sampai rasa memuliakan Allah, maka maknanya iman telah memenuhi hati kita. Bila hati kita telah dipenuhi dengan memuliakan Allah, maka pada ketika itu barulah kita akan boleh tenang bersama dengan Allah, tenang bersama dengan qada dan qadar Allah. Sebab kita dah muliakan Allah. Allah bagi apa pun, kita rasa itulah yang terbaik, kita rasa itulah yang paling mulia sekali. Sebab Allah yang bagi, Allah yang pilih. Walaupun benda tu mungkin sakit hati kita sebagainya. Maknanya kalau disuruh harta, mungkin harta kita kurang, banjir, rosak rumah kita contohnya kan. Kalau katakan kita tak sihat, sakit, tapi hati kita tenang bersama kesakitan, tenang bersama dengan kekurangan, tenang bersama dengan balak, bencana, ataupun apa sahaja kesusahan yang kita hadapi, kerana kita dah memuliakan Allah. Hati kita dah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila hati dah memuliakan Allah, maka ketika itulah lahir satu perasaan tenang tadi. Maka itulah makna kita telah redha dengan Allah. Maka jadilah kita raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pada masa itu tuan-tuan, kata Nabi, siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dia baca petang, tiba-tiba malam dia mati, maka Allah redha kat dia. Dia baca pagi, tiba-tiba siangnya dia mati, kan? Maka Allah redha kat dia. Kematian tu dalam redha Allah. Tapi kita kena proses. Kita kena proses pelan-pelan. Jadi bila kita faham bahawa kita kena proses ini, insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat sentiasa berada dalam keadaan kebaikan. Kerana bila kita sebab di akhir zaman ni kita perlu kepada apa dia? Kita perlu kepada yang pertama sekali hidayah Allah. Kemudian kita perlu kepada taufik daripada Allah. Hidayah ni petunjuk, taufik ni kekuatan untuk melaksanakan, mengamalkan hidayah Allah. Kan? Kemudian kita perlukan kepada rahmat Allah. Rahmat ni apa? Segala perkara-perkara yang menjadi kebaikan kepada kita, itu rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah. Kita perlukan barakah daripada Allah. Apa barakah? Barakah ni maknanya kita ni tak kuat, tak mampu, buat sikit aja, tak banyak kita buat, tapi Allah kembangkan kebaikan. Kebaikan tu Allah tambah tu barakah. Kemudian kita perlukan kepada ma'unah. Ni orang nak berjuang. Yang 1, 2, 3, 4 ni orang biasa. Yang orang yang kelima ini ialah ma'unah. Kita perlukan pada ma'unah ni pertolongan daripada Allah untuk orang beriman. Orang yang beriman tadi, yang ada dalam tarbiyah ni, yang mendidik iman dia, meningkatkan dia, maka Allah bagi dia ma'unah. Ni peringkat ma'unah ni apa ni? Peringkat ma'unah ni peringkat dia merasakan, hati dia merasakan dia memerlukan Allah. Dia memerlukan Allah sehingga dia tunduk pada Allah, dia minta ke Allah, dia minta ke Allah, dia minta ke Allah dengan keimanan tadi, maka Allah pun bagi pertolongan, dia bagi pertolongan. Kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian selepas itu bila dia dah mula meningkat lagi sehingga dia boleh menjadi orang yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Memuliakan Allah dalam setiap perkara. Dia melihat itu kemuliaan Allah, tu keagungan Allah, tu kehebatan Allah, tu kebijaksanaan Allah. Dia sentiasa memuliakan Allah dalam segala perkara yang berlaku, maka Allah akan memuliakan dia. Allah akan memuliakan dia dengan karamah. Karamah ni apa? Karamah ni untuk orang beriman yang berjuang. Orang yang memuliakan Allah ialah orang yang sentiasa berjuang pada jalan Allah. Orang yang berjuang pada jalan Allah ini dengan fisabilillah, jihad fisabilillah, dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya, dengan jihad tadi. Kenapa dia buat ni? Kenapa dia berdakwah? Kenapa dia mentarbiyah? Kenapa dia berjihad? Kerana dia memuliakan Allah. Dia memuliakan Allah, dia menjunjung perintah Allah, dia memuliakan Allah. Maka orang yang berjuang, yang ada iman tadi, yang berjuang, maka Allah akan anugerah pada dia kemuliaan. Apa kemuliaan? Itulah karamah. Karamah ni sesuatu yang mencari adat.
Yang mencari adat ni maknanya di luar daripada kebiasaan. Dan tiba-tiba Allah bagi pertolongan yang menyebabkan umat itu bangkit dan menang. Dan kita perlukan kepada kebangkitan dan kemenangan ini. Tapi macam mana? Dia bermula dengan iman, bermula dengan diri kita, hidayah yang ada pada kita tu. Barulah kita boleh menang. Kan? Sebab kita menang tu Allah bagi, bukan kita punya. Menang pun Allah bagi. Kan? Jadi hari ni kenapa Allah tak bagi kita menang lagi? Sebab hati kita tak rasa perlu Allah. Kita rasa kita boleh bergantung dengan suami kita, isteri kita. Kita bergantung dengan anak kita. Kalau kita anak kita jaga kita, anak kita. Hati itu masih lagi bergantung dengan makhluk. Kalau kita bekerja, kita rasa gaji kita lah. Gaji itulah yang menyebabkan kita makan. Kita masih bergantung dengan gaji kita. Kita bergantung dengan jawatan kita. Kita bergantung dengan makhluk. Jadi bila kita bergantung dengan makhluk, hati kita tak rasa perlukan Allah. Maka sebab itulah kita tak sampai peringkat ma'unah, tak sampai peringkat ma'unah. Allah kita doa tak sampai-sampai, tak dapat. Kerana hati kita masih bergantung dengan gaji, bergantung dengan bisnes, bergantung dengan kerja, bos, dan takut sangat dengan bos, dan bergantung dengan rakyat. Kalau orang politik takut rakyat tak ni, kan, sehingga kan kalau nak bagi bantuan mesti ada dia punya muka kat situ. Apa sih? Mesti ada muka situ. Ini bantuan daripada ahli politik YB sekian. Kenapa? Takut rakyat tak kenal dia. Sebab besok nak ambil nak undi. Hati dia bergantung dengan rakyat. Betul, NGO pun sama juga. NGO pun dah terpengaruh dah. Nak kena ada. Nak tepik setiap kotak tepik ni. Mercy contohnya kan. Mercy lah. Yayasan ni lah, yayasan tu lah. Apa macam-macam lah. Kenapa? Nak supaya orang kenal. Kenapa? Supaya besok bila saya nak buat kerja besok, nanti ada duit daripada rakyat akan bantu saya sebab saya buat kerja. Dia buat video lagi. Dan pasukan daripada ustaz sekian pergi ke Mentakap Pahang, bawa boom kan. Bawa tunjuk, nak kena tunjuk. Kenapa nak kena tunjuk? Kalau tunjuk dalam rangka laporan lain lah kan. Ni tunjuk dalam rangka supaya orang simpati kita ni buat kerja. Saya ni NGO yang paling aktif sekali. Besok kalau nak derma kat saya macam itu. Niat lah. Kita tak tuduh siapa-siapa, tapi nak sebut sini, pergantungan masih lagi bukan pada Allah. Seolah-olahnya pergantungan ni sumber ni daripada rakyat. Kita kena ambil hati rakyat. Macam mana ambil hati rakyat? Kita kena beritahu, saya yang bagi ni, saya yang bagi sedekah ni. Kita kena chop, ada chop. Chop di situ, ni logo. Sebab tu tuan-tuan perempuan, saya teringat satu ketika ada satu peristiwa berlaku. Perempat lah sikit lagi. Ada orang dah cakap dah perempat dah kena jalan, tak jalan lagi. Satu peristiwa tu berlaku, ada seorang ustaz yang berdakwah dengan ikhlas. Dia tak pernah pun memperkenalkan diri dia. Kami daripada kumpulan sekian. Kumpulan ni tak ada nama, dia kata. Kumpulan ni tak ada nama. Orang yang ikut dia ni dia ustaz ni tidak pernah menonjolkan diri dia. Jadi satu hari kawan-kawan dia tu, ni kawan-kawan saya jugalah, pergi jumpa dengan seorang ni abang terkenal lah, saya sebut nama lah. Jadi dia pun kata, kamu daripada sekian tempat ke? Ya betul. Lepas tu dia kata, kamu kenal ke ustaz ni? Kenal. Tolong sampaikan salam saya pada dia. Gerak kerja dakwah dia tu, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allah Akbar. Maknanya dia puji ustaz tu buat kerja. Padahal ustaz tu tak termasuk TV, tak terkenal, tak apa kan. Tapi dia puji. Maka dia tanya, macam mana ustaz tuan tahu tentang apa yang ustaz ni buat? Padahal ustaz ni low profile, very low profile. Lepas tu dia kata, bukankah Allah menggambarkan kepada kita bahawa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga iman, takwa dia, maka mereka akan dikenali oleh orang yang ada di langit dan orang yang akan berada di bumi. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, untuk kita dikenali tak perlu kita tonjolkan diri kita. Tak perlu kita jadi macam mana politik hari ni, nak kena tampal muka dia besar-besar, YB ABC kan. Ini roti derma beras ni daripada YB ABC. Kenapa? Supaya orang undi dia.
supaya orang undi dia. Tak perlu. Kita buat dengan ikhlas. Sebab yang bagi duit, yang bagi rezeki, yang bagi undi, yang bagi menang, bukan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena buat report tak? Buat report, buat laporan, audit untuk audit supaya kita kita panggil tadi, tidak penyelewengan berlaku. Kita kena audit semua, tapi tak perlu kita dedahkan cek sebesar-besar cek, kan? Kenapa? Kerana kita nak menunjuk kepada orang. Riak tadi. Bila riak tadi, maka apa berlaku? Sebenarnya kita masih lagi tidak bergantung, tidak berharap, tidak meletakkan diri kita ni memerlukan Allah. Kita rasa kita memerlukan makhluk. Sebab tu kita masih lagi nak suruh orang cerita pasal kita. Ini penyakit yang ada pada hari. Sebab tu ma'unah Allah tak sampai, pertolongan Allah kepada orang beriman tak sampai. Sebab hati kita masih lagi bergantung, berharap kepada makhluk, kepada manusia. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, ma'unah Allah sampai ketika hati kita benar-benar tunduk, menyerah dan betul-betul merasa memerlukan Allah faqat, semata-mata perlukan Allah aja. Aku hanya perlukan Allah faqat, semata-mata. Hati rasa usaha kena. Usaha ni maknanya dari sudut kita nak jumpa orang minta pandangan, itu kenalah tu usaha. Tapi hati bergantung kepada Allah. Jadi kita tak naklah buruk sangka dengan orang. Apa yang orang buat tu kita diamlah, kan? Tak payahlah kita cerita-cerita siapa. Tapi nak sebut sini, kita nak muhasabah. Kemudian yang paling tinggi sekali, ketika mana Allah bagi bantuan karamah. Kalau Rasul, mukjizat. Kalau Rasul ada mukjizat. Kalau orang beriman berjuang, dibagi karamah. Ketika mana karamah ni kemuliaan yang mencari adat, yang luar biasa. Ketika hati kita sepenuhnya memuliakan Allah, hati kita benar-benar merasakan bahawa kita tidak ada apa-apa. Kita ni hanyalah hamba, kita ni hanyalah yang memerlukan, kita ni fakir, kita ni miskin, kita ni amat memerlukan. Jadi ketika hati kita merasakan bahawa hanya Allah sahajalah yang maha mulia, Allahul Azim, maka ketika itulah karamah akan datang. Bantuan Allah yang mencari adat akan datang. Kalau Nabi, zaman Nabi dulu, Rasulullah mukjizat. Sebab Nabi memuliakan Allah maksima. Sebab itulah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika dalam kesusahan. Apa dia? Doa itu memuji Allah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Nampak? Semua puji Allah. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Kau ya Allah, yang azim, yang maha agung, yang maha penyantun. Al-Halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan melainkan Kau lah ya Allah. Tidak ada ilah melainkan Kau lah ya Allah, yang maha, yang merupakan Tuhan kepada arash yang agung. Allah dipuji Allah, semua puji Allah. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Tidak ada Tuhan melainkan Kau ya Allah, Tuhan kepada langit, Tuhan kepada bumi, Tuhan kepada arash yang mulia. Tuan-tuan nampak tak? Jadi Nabi dia bukan minta, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku. Ini maknanya maksima kesusahan. Dipanggil doa kurb, zikir kurb ketika susah sungguh-sungguh ni. Nabi tak minta, ya Allah selamatkan aku daripada sekian-sekian, ya Allah. Nabi tak minta itu. Nabi puji Allah aja. Puji Allah, menunjukkan Nabi redha kepada Allah. Apa pun Kau nak bagi ya Allah, susah ke senang ke, aku redha. Nabi muliakan Allah. Muliakan, ini kemuncak kepada redha. Memuliakan Allah. Engkau nak bagi A, B, C, aku terima ya Allah. D, E, F pun aku terima ya Allah. La ilaha illallahul azimul halim.
La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ini doa. Doa. Dan sebab tu kita kena proses hati kita untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, meningkatkan lagi amalan kita. Bukan kita main-main gitu. Baik, insya-Allah itulah sikit sebanyak. Sebanyak dah 4 lebih dah ni. Saya nak kena gerak. Saya berada di perjalanan menuju ke arah selatan lah, selatan. Tapi tak apalah. Orang yang nak jumpa saya dia tahulah siapa nak jumpa ni. Tapi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan doakanlah supaya program di hujung minggu ni akan memberikan kekuatan, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga akhirnya Allah akan memberikan kepada kita barakahnya, kan, maunahnya, karamahnya. Mudah-mudahanlah Allah bantu kita, walaupun kita banyak salah, banyak susah, banyak perkara-perkara yang kita rasa tak mampulah, kita ni kan tak layak kita. Tapi mudah-mudahan kasih sayang Allah memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah tuan-tuan, kita baca doa rabitah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad tamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik wa asikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, banyakkan senyum, sabar, redha pada Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikanlah apa yang baik ini kepada keluarga kita. Mudah-mudahan semua dapat manfaat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.